Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tajuk kajian saya iaitu pelaksanaan pengajaran guru cemerlang pendidikan Islam bagi mata pelajaran pendidikan Islam semasa COVID-19. Satu kajian kes. Baiklah, saya punya objektif yang pertama iaitu untuk mengenal pasti strategi yang digunakan oleh guru cemerlang dalam pelaksanaan pengajaran pendidikan Islam. Yang kedua, untuk mengkaji kaedah yang digunakan oleh guru cemerlang dalam pelaksanaan pengajaran pendidikan Islam. Yang ketiga, untuk menganalisa kaedah dan strategi yang digunakan oleh guru cemerlang terhadap penguasaan pelajar dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Baiklah, yang pertama saya telah menyatakan pengkaji telah merujuk beberapa buah artikel untuk menguatkan lagi hujah-hujah berkaitan pelaksanaan pengajaran guru cemerlang pendidikan Islam. Oleh itu, dalam bahagian ini akan menerangkan dengan lebih terperinci mengenai kaedah, strategi serta menganalisa keberkesanan kaedah dan strategi pengajaran guru pendidikan Islam terhadap penguasaan pelajar dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Baiklah, perkara yang kedua ni saya cari mengenai guru cemerlang iaitu menurut Dali 2016, guru cemerlang ni merupakan seseorang yang memiliki kepakaran dan ciri-ciri kecemerlangan tersebut di mana ianya boleh membantu meningkatkan kecemerlangan sekolah, rakan sebaya dan juga pelajar. Okay, dalam pada itu saya menemui kajian oleh Zain 2017 mendapati bahawa dengan adanya pengalaman dan kemahiran yang dimiliki oleh guru cemerlang ni, ianya merupakan aset berharga yang boleh dimanfaatkan bagi merealisasikan hasrat falsafah pendidikan Islam dalam memperkasakan lagi mata pelajaran pendidikan Islam. Baiklah, seterusnya ada 1.0 iaitu strategi. Dekat sini saya menyatakan bahawa secara umum strategi pengajaran merupakan cara dan teknik pendidik bagi memastikan para pelajar memahami segala maklumat yang disampaikan. Seterusnya ianya dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Okey, kat sini saya mengambil rujukan buku di mana menurut Hashim tahun 2007 di dalam bukunya yang bertajuk Pedagogi, Strategi dan teknik mengajar dengan berkesan menyatakan bahawa strategi ini merupakan kebijaksanaan memilih pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran. Ianya dilihat berdasarkan objektif pengajaran dan mengambil segala aspek pembelajaran termasuk pemilihan bahan, masa serta ambil kira objektif jangka panjang. Okay, dalam pada itu saya juga mengambil kajian oleh Ismail 2018 menyatakan bahawa perlu adanya strategi dan pendekatan untuk dilaksanakan bagi meningkatkan keberkesanan dalam pengajaran pendidikan Islam. Hal ini kerana strategi yang efektif dapat digunakan untuk tarik minat pelajar supaya tertarik dengan mata pelajaran pendidikan Islam. Baiklah, strategi ni saya bagikan kepada tema iaitu yang pertama berpusatkan guru. Saya ambil berdasarkan kajian oleh Ismail 2018, dia menyatakan bahawa dalam strategi ini guru ni memainkan peranan utama dalam menguasai dan mengawal segala aktiviti sewaktu pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Hal ini kerana strategi berpusatkan guru ni dilihat penting bagi meningkatkan pencapaian objektif pengajaran. Walau bagaimanapun di dalam pengajaran pendidikan Islam, pendekatan kepada teknik hafalan dan corak pengajaran tradisional turut digunakan di mana ianya lebih berpusatkan kepada guru dan penilaian. Okay, pelajar ni hanya bertindak sebagai penonton yang hanya mendengar penerangan guru dan pelajar tidak diberi peluang untuk menyumbangkan idea. Baik, tema yang kedua iaitu berpusatkan pelajar di mana strategi berpusatkan pelajar ni dia memainkan peranan yang penting dan dia turut melibatkan pelajar tu melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran di mana guru ni hanya jadi fasilitator untuk membimbing pelajar dan aktiviti yang dijalankan lebih memperuntukkan masa yang banyak sama ada secara berkumpulan atau individu. Okay, menurut KPM 2016 dalam panduan pelaksanaan pengajaran dia menyatakan bahawa kaedah inquiry ni dia merupakan salah satu kaedah yang berpusatkan pelajar kerana ianya melibatkan perasaan ingin tahu pelajar dan galakkan adanya proses pertanyaan dalam pengajaran. Okay, di samping itu saya juga mengambil kajian oleh Nawi 2021 di mana
Dia menyatakan bahawa dalam mata pelajaran pendidikan Islam ni, guru boleh aplikasikan kaedah tersebut di mana ianya dapat bantu pelajar untuk lihat prosedur, cara melihat masalah dan penyelesaian. Okey, hal ini kerana pembelajaran inquiry adalah sangat berkesan kepada pendidikan Islam, terutamanya di dalam pembelajaran akidah. Ya, yang ketiga iaitu berpusatkan bahan. Okey, penggunaan bahan mata mengajar ni dia sangat mempengaruhi corak pengajaran guru bagi membentuk pemikiran kritis dalam kalangan pelajar. Di mana dengan adanya strategi dalam pelaksanaan pengajaran ni, ianya dapat merangsang daya fikir pelajar kerana penggunaan BBM yang sesuai dapat mewujudkan pembelajaran aktif semasa PDPR. Okey, walau bagaimanapun menurut kajian yang dilakukan oleh Leng Libau 2020, mereka berpandangan bahawa penggunaan BBM ni dilihat sebagai komponen penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran di mana ianya bertujuan untuk membantu meningkatkan tahap pemahaman pelajar. Okay, dalam pada itu, kajian Zain 2017 juga menyatakan bahawa penggunaan BBM oleh guru cemerlang pendidikan Islam seperti komik, Iqra' dan buku latihan dapat menarik minat pelajar untuk belajar dengan lebih efektif. Baiklah, yang tema yang kedua saya letakkan kaedah sebab saya punya tajuk kajian objektif yang kedua iaitu mengkaji kaedah yang digunakan oleh guru cemerlang. Baiklah, kat sini pun saya bagi secara umum apakah kaedah itu kaedah di mana saya mengambil buku Mak Yusof Kasim 2013 yang bertajuk Kaedah Mengajar dan Kemahiran Interpersonal. Guru menyatakan bahawa kaedah ni merupakan perancangan yang perlu diamalkan oleh semua guru. Ini kerana bagi bantu guru melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang sistematik serta teratur. Dalam pada itu juga saya ambil oleh kajian Johari 2016 di mana menyatakan bahawa kaedah ni merupakan tindakan guru yang sistematik bagi mencapai objektif pengajaran dalam jangka masa yang pendek. Pemilihan kaedah juga berdasarkan kepada kesesuaian kelas, tahap pencapaian murid dan juga tajuk. Saya membahagikan kepada tema iaitu yang pertama, kaedah kuliah iaitu kajian oleh Johari 2016. Dalam kajian mereka mendapati bahawa kaedah pengajaran guru yang digunakan oleh guru pendidikan Islam dalam pengajaran ibadah menggunakan kaedah kuliah. Hal ini kerana kaedah tersebut meliputi penerangan secara umum dan diikuti dengan penjelasan yang mendalam berkenaan tajuk tersebut. Malahan murid mudah untuk memahami isi pengajaran kerana kaedah yang digunakan itu bersifat sahala. Tema yang kedua iaitu kaedah menyoal di mana saya mengambil rujukan dari artikel dari Hassan 2019. Dia menyatakan bahawa kaedah menyoal merupakan soalan-soalan yang digunakan untuk mengetahui tahap kefahaman murid terhadap ilmu yang dipelajarinya. Tambahan pula melalui kaedah tersebut murid boleh meningkatkan, pelajar boleh meningkatkan kemahiran berfikir arah tinggi kebat. Dalam pada itu, kajian oleh Zafar 2018 menyatakan bahawa kaedah menyoal juga boleh meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis dalam kalangan murid. Hal ini kerana murid boleh meneliti dalam berfikir serta dapat membuat pertimbangan terhadap subjek pendidikan Islam yang dipelajari. Seterusnya iaitu kaedah projek. Saya mengambil menurut bahagian teknologi pendidikan tahun 2006, kaedah projek ini diperkenalkan adalah bagi menggalakkan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Sebagaimana kajian oleh Juso 2016, dia menyatakan bahawa kaedah projek ini dapat memberi lebih banyak peluang kepada pelajar untuk melakukan aktiviti dan bertindak dengan cepat. Dalam pengajaran pendidikan Islam, pendekatan mengaplikasikan kaedah projek ini dapat membentuk kemahiran insaniah dalam diri murid. Namun begitu, kajian oleh Nur 2019 pula mengatakan walaupun mata pelajaran pendidikan Islam ni dia tak libatkan isi kandungan yang berbentuk sains dan teknologi, tetapi amat penting untuk guru pendidikan Islam ni diguna kaedah tersebut kerana dapat bantu murid berfikir secara kritis dan juga kreatif. Seterusnya iaitu terakhir iaitu kaedah didik hibur. Di mana hasil KPM dari tahun 2016 juga telah mencadangkan unsur penerapan penggunaan kaedah didik hibur dalam kurikulum standard sekolah rendah. Dengan adanya penerapan kaedah didik hibur di sekolah rendah, ianya dapat menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih interaktif dan memahami keperluan pelajar.
Dalam pada itu, kajian oleh Saleh dan Zulkifli 2020 yang menyatakan bahawa kaedah didik ibu ni dapat mengurangkan tahap kebimbangan dan ketakutan murid kepada guru kerana konsep didik ibu ni santai dan menghiburkan serta dapat memperkasakan lagi kemahiran aras tinggi iaitu kehebat dalam pembelajaran murid. Okay, namun begitu, menurut Sabil 2018 dia berpendapat bahawa guru yang memiliki tahap pengetahuan dalam pelaksanaan didik ibu dapat bantu memberikan kesan yang positif ke atas pembelajaran pelajar. Okey, oleh itu usaha pemantapan kaedah didik ibu di dalam kajian Mahzan 2018 telah memperlihatkan di mana dalam kajian tersebut adanya usaha pembinaan aplikasi permainan khusus untuk mempelajari tajwid asas dengan nama teroka tajwid sebagai bahan bantu mengajar semasa pembelajaran. Yang ketiga ni keberkesanan kaedah di mana saya punya objektif kajian iaitu menganalisa kaedah dan strategi yang digunakan oleh guru cemerlang terhadap penguasaan pelajar. Jadi kat sini yang saya faham mengenai menganalisa itu apakah keberkesanan dalam penggunaan kaedah dan strategi ni, adakah murid tu dapat kesan daripada penggunaan yang guru kesan daripada penggunaan yang guru lakukan semasa PDP. Baiklah, menurut Saleh menyatakan bahawa keberkesanan merupakan proses pengajaran dan pembelajaran untuk sesuatu mata pelajaran yang banyak bergantung kepada aspek kandungan, kaedah, aktiviti dan pendekatan serta bahan-bahan yang digunakan semasa PDP. Baiklah, kat sini saya letakkan beberapa tema iaitu yang pertama, penggunaan teknologi maklumat komunikasi TMK. Di dalam ni saya ambil oleh kajian oleh Hamid 2017 di mana telah menggunakan perisian multimedia permainan bahasa yang dinamakan SAF. Di mana ianya dapat meningkatkan penggunaan kuasa kata dan terjemahan surah Al-Fatihah. Penggunaan perisian multimedia tersebut adalah seiring dengan kemajuan teknologi menggunakan komputer tablet sebagai medium pembelajaran. Hari ini kerana penggunaan TMK mampu mendorong pelajar untuk lebih memahami terjemahan Al-Quran dalam surah Al-Fatihah serta dapat maju ke arah pendidikan abad ke-21. Malahan di dalam kajian tersebut juga menyatakan bahawa ianya mampu memberikan motivasi kepada pelajar serta dapat memupuk minat pelajar semasa PDP. Oleh itu, sebagaimana di dalam kajian Saifullah Hamzah tahun 2020, turut menyatakan bahawa dengan adanya bahan bantu teknologi, ianya dapat membantu meningkatkan kefahaman pelajar. Hal ini kerana ianya mempunyai elemen yang menarik dengan memaparkan pendekatan teknik didik hibur melalui audio dan video serta grafik yang jelas. Yang kedua iaitu pengajaran berpusatkan pelajar. Kat sini saya mengambil kajian daripada Fakhruddin dan Suhaib tahun 2017 di mana dalam kajian tu mereka menyatakan bahawa kaedah berpusatkan pelajar ni merupakan pembelajaran berasaskan masalah adalah pendekatan yang boleh beri ruang kepada pelajar untuk melaksanakan pembelajaran ke arah pendiri serta dapat beri ruang untuk pelajar fikir. Di dalam hal ini, guru ni sebagai pemudah cara bagi proses selesaikan masalah. Di mana tugas guru ni perlu tentukan objektif pengajaran dengan jelas agar isu atau masalah yang dikemukakan oleh pelajar ni dapat dorong pelajar ni untuk lebih cari maklumat. Oleh itu, pengajaran berpusatkan murid dapat meningkatkan komitmen pelajar agar aktif semasa PDP dan pelajar dapat mempelajari mengenai aspek pengurusan masa yang betul. Baiklah, yang seterusnya iaitu pengajaran berasaskan projek. Baiklah, projek ini saya mengambil kajian daripada Nur tahun 2019 di dalam pelaksanaan pengajaran pendidikan Islam di mana berasaskan projek ni banyak memberi banyak faedah kepada pelajar. Contohnya dapat memupuk semangat serta kawal dalam diri individu atau kumpulan, melahirkan pelajar yang mempunyai pemikiran kritis dan kreatif serta berupaya untuk menyelesaikan masalah. Dalam pada itu, kaedah pengajaran berasaskan projek juga dapat memupuk pelibatan aktif dalam diri pelajar, menuntut kesungguhan semasa belajar serta dapat membentuk kemahiran insania dalam menghadapi cabaran di masa akan datang. Kajian oleh Jusuf 2016. Bahan bantu mengajar, ini yang tema yang terakhir.
iaitu Bahamatul Mengajar menurut Hamzah tahun 2017 mengatakan bahawa penggunaan bahan bantu BBM ni yang digunakan oleh guru cemerlang ni ternyata mampu berikan reaksi yang positif dalam kalangan pelajar. Malahan peranan guru cemerlang juga ni berjaya tarik minat pelajar supaya belajar dengan lebih efektif. Okay, dalam pada itu penggunaan BBM yang menarik, contohnya komik, buku latihan Iqra ni mampu wujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih menyeronokkan. Baiklah, yang terakhir kesimpulan, saya menyimpulkan bahawa kajian mengenai pelaksanaan pengajaran guru cemerlang pendidikan Islam ni masih kurang didapati. Sebab berdasarkan kajian lampau, saya banyak menemui kajian mengenai guru pendidikan Islam sahaja. Dan macam mata pelajaran pendidikan Islam banyak, tapi hanya untuk berfokuskan kepada guru pendidikan Islam je. Macam guru cemerlang ni adalah dalam mungkin dalam 1-2, tapi kebanyakannya kajian-kajian yang dah lama. Contoh tahun 2010, 2011. Jadi terhad untuk saya cari mengenai guru cemerlang. Okay, kebanyakan metod yang saya jumpa dalam kajian lampau adalah berbentuk kualitatif, iaitu temubual, di mana dalam temubual ni saya nak tahu sendiri apakah kaedah dan strategi yang guru cemerlang ni guna. Okay, dalam pada itu, bagi uji keberkesanan kaedah dan strategi ni, saya perlu menyediakan kajian berbentuk kuantitatif, iaitu soal selidik untuk mengetahui adakah terdapat keberkesanan kaedah dan strategi yang guru cemerlang ni guna. Okay. Oleh itu dalam kajian ini, pengkaji akan mengenal pasti apakah strategi dan kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru cemerlang pendidikan Islam dan juga bagi mengetahui keberkesanan penggunaan kaedah dan strategi tersebut terhadap penguasaan pelajar. Okay, baiklah, itu sahaja pemutaran saya. Sekian, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.